Sebelum aku start review kita pada hari ni, aku nak sentuh sikit pasal isu LGBT dalam cerita ni. Ada reviewer daripada Indonesia yang buat review pasal Frozen 2 ni, yang aku tak puas hati adalah diorang mengaitkan ceritanya dengan LGBT. Aku macam, kau kena faham, Elsa dengan Anna ni adik-beradik dan dia dua orang perempuan. Apa masalahnya kalau dia berpelukan di dalam scene tu? Tak ada masalah. Aku tak faham kenapa korang boleh kaitkan cerita Frozen 2 ni dengan LGBT. Bagi aku tak ada, not make any sense lah. Kau tengok kalau Anna LGBT, kenapa dia nak kahwin dengan Kristoff? Kristoff tu lelaki. Lagipun diorang adik-beradik. Apa kaitan LGBT dengan ni? Aku tak faham. Kalau korang nak buat clickbait pun, kau jangan buat clickbait yang macam gitu. Bagi aku macam annoying gila. Cerita Frozen 2 kali ni adalah diorang, apa yang aku nampak, diorang cuba fix apa masalah dalam filem pertama. Aku bukan tak suka filem pertama, ada part yang aku tak suka. Bagi aku filem pertama tu masalah dia yang paling penting adalah masalah Elsa. Elsa dengan Anna, dalam filem tu Anna lebih menonjol daripada Elsa. Dia kan ada dua protagonis, satu Anna dengan Elsa. Masalahnya bagi aku sepatutnya filem ni lebih fokus kepada watak Elsa. Kenapa aku rasa macam itu? Sebab watak Elsa ni adalah the most interesting, watak paling menarik sekali dalam filem Frozen 2 ni. Sebab dia ada kuasa, dia ada ice. Tapi cerita Frozen pertama tu, dia lebih fokus pada Anna. Bagi aku macam Anna adalah satu watak yang boring dan bosan. Sebab dia tak ada kuasa, dia tak interesting. Bagi aku, satu kesilapan besar yang dia lakukan adalah fokus more on Anna. Dia macam kau tengok cerita Naruto lah. Kalau tengok cerita Naruto, kenapa Kishimoto Masashi tu pilih Naruto sebagai watak utama? Kenapa dia tak ambil Sasuke ke Shikamaru ke? Sebab Sasuke dengan Shikamaru ni adalah watak yang interesting tapi tak cukup interesting. Naruto lebih interesting daripada Shikamaru dengan Sasuke. Sebab dia ada Nine Tail. Sebab ada kuasa Nine Tail ni yang menyebabkan Naruto ni adalah satu watak yang interesting. Sebab tu Masashi Kishimoto memilih Naruto ni sebagai watak utama, bukan watak lain. Sama juga dengan cerita Frozen ni. Sebab tu aku cakap Frozen filem yang pertama, diorang tak menonjolkan sangat Elsa ni. Elsa ni watak dia macam tak terlalu menonjol. Sepatutnya watak Elsa ni memang sepatutnya ditonjolkan lebih berbanding Anna. Sebab Elsa ni watak yang menarik, watak interesting. Kenapa ramai orang suka tengok cerita Frozen ni adalah sebabkan watak Elsa, bukan watak Anna. Itu yang aku respect benda ni adalah filem kedua ni diorang nampak masalah. Filem pertama diorang nampak masalah tu, so diorang cuba fix filem kedua dan bagi aku menjadi. Cerita yang kedua ni aku nampak macam dia lack of conflict tau banding filem pertama. Kalau kau tengok filem pertama, dia berjaya mewujudkan konflik antara Anna dengan Elsa. Sebab Anna kan kehilangan memori, jadi Elsa ni ada kuasa ice. Jadi diorang pun jadi macam ada gap kan. Tapi jadi nampak filem pertama tu konflik dia lebih banyak, jadi dia tak macam bosan sangat. Cuma filem kedua ni dia punya konflik, modal untuk konflik tu dah habis tau. Untuk filem pertama, filem kedua ni dia macam tak ada modal untuk menjadikan konflik. Tetapi disebabkan lack of konflik, tapi cerita ni tak bosan. Sebab apa? Sebab Olaf yang watak Saji. Kau tengok patung Saji yang kanak-kanak macam bodoh tu kan. Patung Saji tu dia telah berjaya, watak Olaf ni telah berjaya fill in dia punya hole dekat dalam filem ni, di mana lack of conflict dengan humor yang bagi aku sangat menarik tau. Kita jadi macam tak bosan sebab watak Olaf ni dicipta memang untuk fill the hole. Memang satu untuk fill dia punya lubang yang dia setiap scene dengan setiap scene di mana konflik kurang, jadi kita akan rasa bosan. Tapi watak Olaf ni menjadikan filem ni hidup. Dia menyelamatkan scene tu untuk menjadikan dia tak bosan. Aku macam wow, impress. Penting gila watak Olaf ni. Kalau Olaf ni tak ada, memang habis cerita ni. Filem yang kedua ni dia lebih berbeza daripada filem pertama adalah konsep dia. Cerita filem Frozen kedua ni dia lebih kepada jalan penceritaan, lebih kepada journey type tau. Dia bukan macam kau tengok filem pertama kau nampak orang ni jahat, ini main villain, orang ni licik, kau nampak yang putera tu jahat, kau nampak ada dia punya orang yang dekat castle tu jahat. Dia memang jelas menunjukkan antagonis yang jelas dalam filem pertama. Cuma filem kedua ni dia lebih macam journey. Dia macam cerita lebih kurang macam cerita Everest ataupun cerita Gravity. Antagonis filem ni dia bukan manusia, dia lebih kepada environment. Macam cerita Everest, kau tengok dia nak ada punya goal adalah untuk pada bawah nak naik ke puncak. Itu dia punya goal.
Jadi dia punya antagonis dia adalah environment, salji, masalah sejuk. Dia lebih kurang macam gitulah dalam filem ni. Dia antagonis dia bukan manusia, dia lebih kepada environment. Dia cerita journey type. Tu yang kau kena faham filem Frozen 2 ni. Kalau kau tengok trailer filem ni dan filem ni, trailer tu memang tak menipu. Trailer tu memang jujur dan memang menunjukkan apa yang kau patut expect dalam filem ni. Tu yang aku suka filem ni sebab dia lebih menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dalam filem ni. Dalam trailer tu kau tengok mana ada watak antagonis, semua tak ada menunjukkan kan. Memang apa yang kau tengok dalam trailer tu adalah benda yang betul. Opening cerita ni memang best. Memang dia menunjukkan flashback sebelum Anna kehilangan memori tau. Dia macam sebelum ayah dia delete memori Anna tu, dia flashback tu mengisahkan sebelum tu, menunjukkan parents dia masa tu masih hidup dan dia ada related dengan cerita ni. Dan cerita ni opening dia lebih membuatkan kita perasaan ingin tahu tau. Bagi aku benda tu adalah sangat bagus, di mana dia bakal hook audience untuk macam kita ni supaya tak bangun daripada kursi tau, untuk keep on tengok movie ni. Dia lebih kepada misteri lah filem ni. Dia lebih kepada penyiasatan dan rasa ingin tahu. Dia tak macam filem-filem macam kau lawan dengan orang ni, tak. Dia lebih kepada rasa ingin tahu. Misteri yang diselubungi oleh Arendelle tu, di mana Arendelle dalam bahaya tu yang dia punya konsep filem ni. Dia punya goal pun adalah untuk menyelamatkan Arendelle, bukannya macam lawan antagonis yang macam filem pertama. Cerita ni ada plot hole. Masalah plot hole yang aku nampak very obvious sangat adalah bila Anna dengan Elsa nak mencari Otar Holland kot, macam sejenis pulau yang boleh merungkai misteri ni. Tiba-tiba Kristoff kena tinggal. Aku tak boleh belah. Dia macam aku faham kau nak aku faham scriptwriter cerita ni cuba untuk menghapuskan advantage pada tim Elsa. Jadi kalau ramai sangat yang pergi, jadi diorang ada advantage. Jadi dia cuba eliminate advantage tu dengan membuang Kristoff ni. Tapi cara kau eliminate Kristoff ni untuk mencapai diorang punya goal tu, macam bagi aku tak rasional lah. Kau tiba-tiba tinggalkan dia tanpa sebab yang kukuh. Patutnya kau buatlah dalam skrip tu, kau kenalah olah skrip tu jadi reason yang kukuh lah kenapa diorang tinggalkan Kristoff ni. Contoh macam diorang tengah berlawan dengan yang rasa batu tu ke, lepas tu Kristoff pensan ke, dia cedera ke, jadi dia tak boleh jalan ke, jadi diorang terpaksa tinggalkan dia. Masalah dalam cerita ni bagi aku katakan sebagai plot hole sebab diorang tinggalkan Kristoff tiba-tiba sebab Anna tak nampak Kristoff, dan masa tu Kristoff tengah dengan Sven dengan dia punya kuda-kuda, dia macam aku tak faham lah tu rusa ke kuda, lebih kurang lah. Dia meninggalkan rusa sebab Kristoff tu tengah prepare untuk lamar Anna tau. Aku macam kau tinggalkan dia sebab kau tak nampak dia. Macam bagi aku macam tu adalah satu plot hole yang tak logik lah. Ada setempat yang kau akan rasa annoying tau, sebab bagi aku lagu-lagu dia kadang-kadang terlalu panjang dan terlalu banyak jugalah. Tetapi disebabkan lagu tu best dan soundtrack the best, macam filem Frozen yang pertama, sebab Frozen pertama tu dia punya kekuatan adalah lebih kepada soundtrack dia. Bagi aku filem kedua ni pun memang ada banyak lagu, aku tak nafikan memang agak dragging, tetapi disebabkan lagu dia yang memang awesome, aku boleh jadi macam terpegun tu. Tu yang aku tengok. Memang soundtrack dia filem kedua, Frozen kedua ni pun memang tak mengecewakan. Sebab diorang faham apa kekuatan filem Frozen pertama, jadi filem kedua ni pun diorang menggunakan konsep yang sama melalui soundtrack dia. Memang best soundtrack dia, serius. Dalam filem ni aku tengok Kristoff tu memang watak dia, aku nampaklah goal dia, memang dia nak melamar Anna kan. Aku nampaklah goal dia, tapi aku tak nampak goal Anna tau pada permulaan cerita ni. Aku ingatkan apa fungsi Anna dalam cerita ni? Sebab Elsa, kita tahu Elsa dia sebab dia dengar satu suara, jadi dia nak merungkai misteri suara tu. Aku faham Elsa punya goal memang jelas. Tetapi Anna punya goal pada permulaan cerita tu, aku rasa macam apa fungsi Anna dalam goal ni, dalam filem ni, sebab aku tak nampak dia punya goal. Tetapi pada penghujung cerita akhirnya baru aku faham. Oh macam gini rupanya dia punya goal Anna ni. Kau tengok cerita ni pada hampir penghujung filem tu baru kau faham apa fungsi Anna ni. Tapi bagi aku baguslah. Bagi aku filem yang kedua ni memang improvement daripada filem pertama. Sebab dia lebih fokus pada watak Elsa. It should be like that. Sebab watak Elsa ni memang interesting sangat. Dan kali kedua, filem kedua ni berjaya menunjukkan Elsa dengan baik. Tetapi
tidak meninggalkan Anna. Itu yang bagi aku respect cerita ni macam, yes, bagi aku macam, yes, it should be like that. Walaupun kau fokus pada Elsa, tetapi kau tak abaikan Anna. Bagi aku, itu adalah satu benda yang sangat smart dan sangat bagus dalam filem ni. Dan bagi aku, di mana bila Elsa dengan Kristoff, dengan Sven, dengan Olaf tu masuk di dalam forest tu, bila dia buka forest tu, and then forest tu lepas diorang dah masuk, and then forest tu tutup, bagi aku macam, yes, nice. Sebab dia akan create tension tau pada main character, di mana bila diorang terkurung, dan diorang tak ada, there is no turning back. Bagi aku itu adalah satu benda yang sangat bagus lah. Jadi kau memberi tekanan pada main character untuk teruskan dia punya journey. Bagi aku itu adalah something yang memang bagus lah. Dan aku rasa aku sukakan lawak dalam cerita ni, di mana Olaf ni memang memberikan yang terbaik dan berjaya mencetuskan humor dia. Memang lawak dia bukan lawak bodoh tau. Dia macam lawak dia memang menjadilah. Aku tengok penonton-penonton dekat Power Girl memang tengok, wow, memang ramai yang ketawa. Dan dia bukan lawak yang buat-buat. Dia memang natural dan memang bagus lah. Berjaya lah membawakan watak kelakar tu. Memang menghidupkan cerita ni. Korang jangan risau. Bila kau tengok cerita ni, kau rasa macam Ififat ingin tahu, macam diselubungi dengan misteri. Jangan risau. Pada ending, bila kau tengok ending filem ni, kau akan faham. Everything yang diorang set up daripada awal filem tu, memang everything makes sense in the end. Memang bagi aku memang sangat bagus lah. Diorang simpulkan filem ni memang sangat baik. Dan kau memang faham pada penghujung dia. Dia memang misteri pada awal. Memang kau rasa apa ni macam misteri kan. Tetapi everything makes sense in the end. Kau jangan risau. Kau kena tengok ending dia. Ending dia memang disimpulkan memang terbaik filem ni. Bagi aku animasi dia memang aku cakap wow. Bagi aku ini adalah filem animasi yang paling cantik yang pernah aku tengok. Memang sangat gambar dia, kualiti filem ni memang sangat, aku memang macam terpegun. Macam aku tengok ada satu babak tu di mana Elsa tu naik kuda, aku macam wow, memang betul cantik, serius, memang cantik gila. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Tapi animasi dalam cerita ni memang Disney memberikan yang terbaik. Sangat kemas, memang cantik. Dia memang sangat sesuai untuk budak-budak. Dia punya colouring dia memang menarik. Memang budak-budak tengok pun memang akan rasa macam terpegun. Apatah lagi aku yang orang besar dia pun tengok pun boleh terpegun. Kau bayangkan betapa cantiknya animasi filem ni. Untuk filem ni aku memang happy selepas aku tengok filem ni, dan aku nak bagi skor untuk filem ni adalah 8/10. Memang terbaik. Siapa yang belum tengok lagi filem ni, korang boleh bawa anak-anak korang, anak saudara ke, anak jiran ke, aku tak kisahlah. Kau pergi tengok cerita ni. Cerita ni memang best. Okay, itu adalah review untuk hari ini, di mana aku review cerita Frozen 2. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Kalau korang suka apa yang aku buat dalam video ni, please like. Dan kalau kau tak bersetuju dengan aku pun tak ada masalah. Kau boleh tinggalkan dekat ruangan komen dekat bawah ni. Dan please share video ni kalau kau rasa video ni bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk next review.